Pasti ada yang tertanya apa VT itu sebenarnya. Jadi ada sangkut pautnya dengan topik kita pada hari ini, iaitu mengenai pementasan teater Had 60. Dan pada saya hari ini bersama saya tidak keseorangan, iaitu Encik Kadri Basri, penerbit dan pengarah teater. Selamat datang dan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Khabar baik. Sihat. Yes. Untuk pengetahuan semua, Encik Kadri ini merupakan pengarah dan juga jurulatih teater. Dan kalau nak sebutkanlah pencapaiannya memang banyak dekat sini, kita bagi hints lah. Johan Festival Teater Makum 2015 dan juga Johan Festival Teater Malaysia 2012. Tempat ketiga Festival Teater Negeri Sembilan 2019. Anugerah Pengarah Terbaik Manifestasi Teater Pendek Selangor 2019. Oi, banyaknya. Tahniah. Masih belum terlambat lagi untuk saya ucapkan tahniah ya. Okey, mungkin boleh dikongsikanlah apa sebenarnya teater Had 60 ni. Okey, alright. Terima kasih Jess. Juga saya nak ucapkan terima kasih kepada TVS sebab saya rasa ini stesen TV yang pertama yang sudi menjemput saya untuk mempromosikan karya seni anak-anak muda kita. Okey, teater. Dan saya rasa sepanjang saya lebih daripada 10 tahun ni, ini adalah pengalaman pertama lah mempromosikan teater di kaca TV. Okay. Selalunya di social media sahaja. Terima kasih kepada TVS. Alright. Jadi tentang teater Had 60 ni sebenarnya ini adalah sebuah projek untuk saya cuba untuk dekatkan diri dengan lebih ramai belia lah dekat luar sana, terutama di negeri Sarawak lah. So ini adalah salah satu cara ataupun approach untuk saya mendekatkan diri dan melibatkan belia-belia, anak-anak muda kita di sini untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti seni dan juga kreatif lah. Terutamanya dalam hal-hal seperti pementasan teater lah. Kalau dilihat, ianya bukan sahaja sebuah aktiviti ataupun program yang menitik beratkan tentang idea dan juga kreativiti, tapi sebenarnya ianya lebih kepada macam mana kita boleh himpunkan anak-anak muda kita ni di dalam sebuah program yang mana mereka akan dilatih dan juga dinilai macam mana mereka punya tahap pengurusan, leadership, komunikasi dan juga lain-lain. Dan kalau dilihat pementasan teater Had 60, kita anggapkan dia merupakan orang-orang yang senior citizen lah, yang terbabit. Tapi kalau diberikan seperti yang dijelaskan oleh Cik Kadri sendiri tadi, penglibatan daripada golongan belia sebenarnya, untuk menumpukan penglibatan daripada golongan belia. Dan siapakah mereka yang terlibat di sebalik teater ini? Adakah mereka adalah orang-orang yang sudah terkenal di tanah air ataupun golongan muda yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang seni? Jadi siapa yang terlibat di dalam projek pementasan teater 60 ni, saya rasa saya mulakan dengan bagaimana projek ini tercetus sebenarnya. Ianya adalah inisiatif daripada pihak Kementerian Belia Sukan dan juga Pembangunan Usahawan lah, Sarawak, MySet, yang mana mereka memberi sokongan lah untuk Kelab Belia Permata Halaman Kurung Sian, Berlian Sarawak, untuk menganjurkan sebuah program pementasan teater. Jadi di sini saya dilantik sebagai pengarah oleh pihak kelab, pihak persatuan untuk mengarahlah teater ini, dan juga skrip ini pun ditulis oleh sahabat saya juga, Encik Khairul Amin. Dan di sini sebenarnya saya ingin berterima kasih jugalah kepada pihak Kelab Belia Permata Halaman Kurung Sian, Berlian Sarawak, kerana sudilah memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemudi kita punya program pementasan teater Had 60 ni. Dan juga sebenarnya rata-rata kalau ditanya tentang siapakah yang terlibat ataupun siapakah tunjang utama di sebalik kejayaan teater ini, saya boleh katakan mostly 90% yang terlibat dalam pementasan ini adalah daripada golongan-golongan anak-anak muda, golongan belia. Dan juga kita campurkan jugalah dengan aktivis-aktivis teater yang memang dah aktif dan mempunyai pengalaman. Dalam pada masa yang sama, mereka berpeluanglah untuk berkongsi pengalaman dengan anak-anak muda yang baru sahaja nak berkecimpung dan macam baru mencari hala tuju dan juga nak mencongkil bakat mereka dalam bidang lakonan dan juga pementasan teater. Jadi di sinilah platform yang kita sediakanlah untuk mereka. Jadi maksudnya boleh bertukar-tukar pandangan, buah fikiran dan sebagainya. Dan apa sebenarnya inspirasi di sebalik karya Had 60 ni? Okey, alright.
Untuk karya pementasan teater Had 60 ni, skrip ini sendiri sebenarnya kita dah pernah bangunkan ataupun kita pernah pentaskan sejak tahun 2013 lagi. 2013. Semua ini adalah pementasan yang keduanya. Okey. Jadi inspirasi daripada skrip ataupun cerita di sebalik skrip teater Had 60 ni adalah berkisarkan tentang bagaimana seseorang manusia, kita semua, mencari hala tuju kehidupan di masa akan datang dan mencipta masa depan itu macam mana yang kita mahukan. Ya. Itu adalah basically dia punya idea lah. Cuma kita letakkan kat sini sebagai orang kata kayu ukurnya pada kedudukan nombor 60. Yang kita tak tahu 60 ini boleh bermaksud 60 saat, 60 minit, 60 jam, 60 hari, dekad ataupun purnama. Macam tu. So kita tak tahu. Menarik. Okey, dan tadi mungkin boleh diselitkan jugalah antara pengajaran yang mungkin penonton-penonton dapat belajar sekiranya mereka menonton teater ini. Okey, bercakap tentang pengajaran dan juga nilai, saya rasa teater ini menerapkan saya rasa 1001 maksud dan kira macam mesej lah yang kita cuba sampaikan kepada masyarakat, yang mana bersama dengan teater ini sendiri sebenarnya saya percaya kita boleh memberi inspirasi juga, idea dan juga pengajaran untuk sesiapa sahaja yang bakal menonton pada hari Sabtu ini, yang mana ianya akan memberi kita gambaran yang jelas sebenarnya apa yang kita perlu buat tentang hidup kita lah. Dan kita mungkin akan, setiap manusia di dunia ini mempunyai cita-cita, Jess. Saya pasti benda tu, dan saya percaya bahawa cita-cita kita berlainan antara satu sama lain. Jadi mungkin melalui penceritaan ataupun pementasan teater ini, sedikit sebanyak anak-anak muda kita ataupun penonton-penonton yang datang nanti akan boleh relate lah dengan cita-cita mereka, apa sebenarnya masa depan yang nak dicapai. So dengan teater ini juga sebenarnya saya berbesar hatilah sebenarnya kita nak umumkan juga. Memandangkan sebenarnya tiket teater dah penuh. Dah habis? Dah habis dah. Cuma atas kira macam kita nak sebagai pihak penganjur, tadi saya dah berbincang juga dengan pihak pengurus dan juga kita punya ketua pengurusan. Beliau pun setuju tadi, Cik Nurul Hidayah, untuk kita berikan buat satu peraduan semasa pementasan nanti. Kita akan berikan hadiah bernilai RM100 seorang, untuk 6 orang penonton yang hadir pada hari Sabtu ini yang membuat posting tentang gambar pementasan, kemudian quoteskan sedikit dialog yang mereka rasa macam sangat-sangat relatable ataupun sangat bermakna pada mereka, dan kemudian buat sedikit captions yang mantap-mantap sikit, kemudian buat hashtag teater Had 60, hashtag teater Had 60. Nanti kita bagi masa 3 hari untuk kita nilai, dan kita akan berikanlah ganjaran RM100 seorang untuk 6 orang. 6 orang. So, itu jadi 600 kepada penonton yang ada dekat sana ataupun macam mana? Yang penonton ada dekat yang sana. hadir Jadi sahaja. mereka yang tak dapat tiket tu tak dapatlah 600. Oh, tak dapatlah. Okey, kalau dilihatlah Had 60, orang fikir umur 60 ke, ataupun itulah seperti yang dibincangkan tadi 60 saat dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini tidak mengira umur. Jadi generasi muda ataupun anak-anak kecil pun boleh juga menyaksikan, betul? Untuk mendapat pengajaran di sebalik karya ini. Dan boleh dikongsikan jugalah bagaimana penonton-penonton yang tidak berkesempatan ataupun tidak boleh lagi nak membeli tiket ni, bagaimana mereka nak tengok, ada tak siaran ulangan ke ataupun bagaimana? Untuk perkara ini saya kurang pasti juga, Jess. Saya rasa insya-Allah kalau diberikan kesempatan, kalau kita boleh pentaskan lagi pada masa akan datang, kita akan pentaskan semulalah naskah ini di pentas teater. Dan juga sebenarnya saya melihat kepada macam peluang-peluang lain juga, yang mana sebenarnya banyak lagi cara untuk kita berkongsi idea dan juga ideologi seni ni kepada masyarakat. Dan juga insya-Allah kalau ada ramai lagi sponsor ataupun ramai lagi yang macam boleh menyokong kita punya projek ini, insya-Allah kita cuba untuk pentaskan sekali lagi lah. Dan kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak Kementerian Belia
Belia Sukan dan juga Pembangunan Usahawan Sarawak, okey, Mindset, dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Negeri Sarawak kerana membantu kami lah dalam hal-hal menjayakan pementasan ini, dan banyak jugalah memberikan kami tunjuk ajar dan juga nasihat dari segi penganjuran teater itu sendiri. Jadi ada sokongan daripada segi kerajaan, dan bagaimana pula penglibatan agensi-agensi yang lain selain daripada badan kerajaan ini? Kita ada banyak juga syarikat-syarikat yang membantu dalam penajaan, okey, dari segi dari aspek makanan, Kostum tu sebagainya apa? kostum ada juga yang kita minta support, ada juga yang kita hire lah, dan juga ada segi makeup juga kita macam banyak dibantulah. So saya rasa macam, dan menariknya kali ini kita menghimpunkan selain daripada aktivis seni, okey, dan golongan belia, sebenarnya kita menghimpunkan juga banyak pihak-pihak ataupun individu-individu yang sangat-sangat istimewa pada saya lah. Okey, mereka tidak mengira penat ataupun lelah dalam memberi sumbangan ke arah kejayaan projek pementasan teater Had 60 ni, dan juga sebenarnya saya suka untuk announce juga kat sini lah, sebenarnya pementasan teater ini selain daripada kita melibatkan belia sahaja, sebenarnya ada juga di kalangan belia-belia yang terlibat dalam projek kali ini adalah daripada golongan-golongan yang macam sebenarnya belia-belia yang tercicir, okey, belia-belia yang berbangsa Allah, okey, yang mempunyai history ataupun sejarah hitam dalam kehidupan mereka, dalam terlibat dalam hal-hal penanggahan dadah, dan juga kes-kes yang lain lah. Jadi saya rasa dengan cara pendekatan ataupun aktiviti yang macam ni lah kita boleh sebenarnya bantu mereka bangunkan tanpa kita perlu menyingkirkan mereka daripada masyarakat. Dan ini sekaligus boleh membuktikan mereka juga mempunyai masa depan yang cerah sebenarnya dan nilai di dalam masyarakat. Betul. Dan mereka boleh mempelajari sebenarnya banyak nilai-nilai moral sebenarnya diterapkan dalam diri mereka. Dan bagaimana pula dengan SOP semasa teater ini dijalankan? Okey. SOP memang kita ikut guideline daripada pihak kerajaan dah berikan kepada kita lah. Okey, dan kita limitkan jugalah kemasukan dan juga susun aturnya lah. So kita ada komiti, kita ada tim-tim protokol yang akan menguruskan macam mana keluar masuk ataupun kedudukan penonton di sana nantilah, dan insya-Allah kita doakan tidak ada apa-apa masalah. Maklumlah kita masih dalam keadaan yang macam masih berjaga-jaga, walaupun kita dah masuk ke dalam fasa endemik. Saya rasa kita patut juga, sebab apa, kesihatan ni memang no kompromi. Betul. Tak ada kompromi. Kalau hilang sekali nyawa tak dapat lagi nak renew. Betul. Had kita. Had kita. Had 60. Jadi Cik Kadri, mungkin boleh dikongsikan juga antara cabaran semasa menjayakan teater Had 60 ini. Okey, right. Cabaran saya rasa kalau bercakap tentang hidup, teater kita pun tentang mesejnya tentang kehidupan dan masa depan. Of course kita apa-apa hal ataupun apa petugas sudah sedia maklumlah, confirm akan ada cabaran. Dan saya melihat ataupun mengambil cabaran ini sebagai satu perkara yang positif. Okey, sebab saya rasa ini adalah cara saya juga untuk menyumbang kepada masyarakat, okey, contribute. Sebab saya rasa melalui pementasan teater ni saya educate, okey, saya dan tim saya macam mendidik masyarakat kita melalui penceritaan, dan saya percaya juga teater adalah platform yang memanusiakan manusia. So jadi benda tu adalah perkara yang sangat besar untuk saya buat. Dan juga bercakap tentang cabaran ni, of course saya dicabar dalam hal-hal leadership. Kalau orang tengok selalu macam pementasan teater mudah je ni, macam asalkan ada nari-nari berlakon, ada perasaan, ada color-color sikit, ada lampu-lampu, muzik. Bukan setakat itu sebenarnya. Dan di sebalik penyediaan ataupun persiapan itu sendiri sebenarnya banyak mengajar kita tentang komunikasi, macam mana kita nak tolerate dengan masa dan juga disiplin, komitmen ahli-ahli produksi, pelakon-pelakon, okey. Dan juga pada masa yang sama juga dia mengajar kita tentang nilai-nilai kemanusiaan, okey. Lagi-lagi bila kita tengok mungkin ada ahli produksi yang dah penat, okey, ada yang mungkin yang susah, ada yang stres, okey, apa semua. So macam mana kita boleh handle cabaran dan juga situasi itu. Ya, sudah tentu beban itu sangat berat. Tapi sekiranya projek ini berjaya nanti, teater ini berjaya nanti, kita akan berasa puas hati sebenarnya. Kerana kita dapat menyumbang kepada masyarakat. Cik Kadri. Dan Cik Kadri, apa harapan Cik Kadri dalam pementasan teater Had 60 ni?
Okey, saya berharap dan besar juga harapan saya untuk melihat dengan pementasan teater Had 60 ini, ianya bukan sahaja cara ataupun platform untuk kita berhibur, okey, bukan sekadar entertainment, tapi sebenarnya ia lebih kepada educations, macam mana kita boleh mendidik masyarakat, mengajak lebih ramai masyarakat untuk melihat bagaimana platform seni ini boleh membantu anak-anak muda kita, boleh membantu masyarakat kita untuk berfikiran lebih terbuka dan menerima keadaan semasa supaya mereka lebih orang kata macam maju ke depan dari segi mindset dan juga attitude lah. Alright. So saya harap ianya akan cukup sedikit memberi impak kepada masyarakat kita di negeri Sarawak. Ya, dan saya juga berharap agar teater ini kita dapat ubahlah ataupun dijadikan cerita rama, movie di masa akan datang. Ya, terima kasih atas perkongsian itu tadi Encik Kadri, dan semoga perkongsian ini bermanfaat kepada penonton-penonton di rumah dan juga golongan belia terutamanya. Semoga mesej yang ingin disampaikan dalam teater Had 60 ini akan tersampailah kepada anda. Jadilah manusia yang berguna. Betul, Jess. Masyarakat yang berguna. Dan terima kasih banyak-banyak ya Encik Kadri sebab sudi meluangkan masa dan berkongsi pengalaman dan sebagainya. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas kita Wan Alif dengan topik sejarah tempatan Sarawak. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.